Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, yang pertama macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Yang mana pagi ini insya-Allah saya minta izin oleh kerana kita sekarang berada dalam mood raya. Satu-satunya negara dalam dunia ni yang puasa dia sebulan, raya pun sebulan. Malaysia ya. Kalau negara lain raya sehari lah. Tapi kita di Malaysia ni raya sebulan. Jadi saya minta izin sekali kita akan pecahkan kuliah kita hari ni kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama kita bicara tentang kitab dulu sikit. Kemudian bahagian yang kedua saya minta izin lah kita nak ulas sikit tentang adab kita pergi rumah orang. Tak banyak, sikit dia. Saya akan share 3 adab sahaja. Kita bila berkunjung rumah orang, apa peraturan yang patut untuk kita jaga supaya kita dikira mengunjungi dalam keadaan diberikan ganjaran pahala. No? Jangan buat ikut suka. Nah, kita ada peraturan, kita ikut peraturan yang ditetapkan. Baik. Dan pagi ni insya-Allah kita sambung dulu pengajian kitab kita ni, kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi kitabihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi berada di bawah tajuk yang ke-31 daripada kitab kita ini. Yang mana tajuk yang ke-31 ini membicarakan tentang perkara-perkara yang perlu dielakkan di dalam sesuatu masyarakat. Maksudnya benda yang kita kena elak. Benda ni kena buang jauh-jauh, jangan bagi ada dalam masyarakat. Kerana perkara ni akan merosakkan masyarakat kita. Perkara ni akan merosakkan sebuah negeri, sebuah negara, khususnya kalau orang Islam. Jadi kita nak tengok sikit, kita baca dulu, sekali kita sambung. Tengok hadis yang ke surat 116. Tajuknya waqala al-musannif rahimahullahu taala haram menjual arak. Haram jual arak, tu tajuk dia. Kan? Yang mana kita dah bincang dah tajuk arak, saya tak mau ulang banyak kali lah, cuma sekali kita bagi gambaran sikit-sikit je lah. Hadisnya berbunyi An Jabirin radhiyallahu taala anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه أخرجه البخاري ومسلم. Jabir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dia mendengar Nabi SAW bersabda pada tahun pembukaan Mekah di Mekah bahawa apa yang baginda sebutkan, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan menjual arak, bangkai, yakni menjual bangkai, menjual babi dan menjual berhala. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya mengenai lemak bangkai yang digunakan untuk melumur perahu, meminyakkan kulit dan dijadikan lampu, yakni bahan nyala? Jawab Rasulullah SAW, tidak, ia adalah haram. Pada waktu itu Rasulullah SAW bersabda, Allah membinasakan orang-orang Yahudi kerana apabila Allah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka memperelokkan, memperbaiki atau mengubah, kemudian dijual dan mereka makan harganya, yakni hasilnya. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sedang bicara berkaitan dengan perkara yang patut untuk dijaga oleh sesebuah komuniti. Kalau kata bahasa mudahnya, keluarga pun kena jaga benda ni, duduk dalam masyarakat pun kena jaga, duduk dalam negeri-negara pun kena jaga. Jaga apa Ustaz? Jaga daripada kita berurus niaga dengan perkara yang haram. Ataupun bahasa lain, perlu menjaga keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negeri kita ni daripada apa Ustaz?
kutip hasil, ambil hasil daripada benda haram. Kena jaga. Sebab apa? Sebab dia bagi mudarat. Nabi SAW bila sampai di kota Mekah, cerita ni jadi waktu tahun ke-8 Hijrah. Waktu tu Madinah dah 8 tahun berada dalam pemerintahan Islam. Orang Madinah ataupun sahabat Nabi SAW pergi ke Mekah, buka kota Mekah. Jadi bila buka, orang Mekah masa tu baru masuk Islam. Ramai orang Mekah masa tu masuk Islam. Orang Quraisy tu lah, orang jahiliah pakat masuk Islam. Bila dah orang Mekah pakat masuk Islam ni, Nabi bagi satu ucapan. Antara ucapan baginda yang baginda pesan, sebab Mekah ni kota meniaga, kota, kita panggil kota perniagaan. Lalu Nabi SAW pesan, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan kamu jual arak. Dan waktu tu arak bisnes yang sangat maju di Mekah. Haramkan jual arak, bukan takat minum, haram jual arak, haram jual bangkai, haram jual babi, haram jual berhala. Abang terus ni. Sebab benda-benda ini dia melibatkan urus niaga benda haram, dia akan melibatkan hasil yang haram dan sebagainya lah. Macam tu lah. Tak bagi, tak boleh. Jadi para sahabat bila dengar kata tak boleh ni, sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana isu dengan lemak bangkai? Bangkai dah kata tak boleh jual, haram bangkai. Habis tu lemak bangkai macam mana? Sedangkan lemak bangkai ni kami ambil, kami guna untuk manfaat. Ambil lemak bangkai, habuan apa? Tonyoh perahu. Yutla bihas sufun, maksud dia perahu kan buat pada kayu. Ambil lemak bangkai tu duk tonyoh bagi lembab. Nak bagi kayu tu lembab. Kami duk ambil lemak bangkai tu, kami duk guna tonyoh kulit. Kan banyak peralatan buat pada kulit, jadi kulit dikering. Jadi nak bagi lembab kulit tu, ambil lemak bangkai tonyoh bagi basah. Dan lemak bangkai tu kami guna habuan cucuh bagi pelita menyala. Takkan tak boleh kot. Benda tu dah dilarang, takkan tak boleh kot, ada manfaat dia. Tu Nabi kata apa? Nabi kata la huwa haram. Nabi kata tak boleh, benda tu haram. Maksudnya tak dibenarkan. Jual benda-benda tu tak dibenarkan. Asal benda haram, tak dibenarkan. Lalu Nabi tambah lagi, Nabi kata qatalallahu al-yahud. Allah Ta'ala binasakan orang Yahudi. Pasal apa? Salah satu dia, bila mereka diharamkan lemak bangkai, bila bangkai ni haram pada orang Yahudi ni pandai. Dia buat apa Ustaz? Dia modify bangkai tu. Ya, dia modify, dia tambah ni sikit, modify kau tu sikit, modify kau ni sikit, campur benda tu sikit, campur benda ni sikit. Lepas tu dia jual. Lepas tu hasil dia makan. Faham ke tuan-tuan ni? Dia modify, dia jual, dia makan hasil dia. Sebab benda tu asasnya benda haram. Tapi dia pandai, dia pusing kau tu, pusing kau ni, campur kau ni, lah kali jual. Bila jual, makanlah. Untung dia tu pakat makan. Rupanya tak boleh no, tak boleh. Benda yang asasnya haram, tak boleh. Sebab tu kita tak setuju dalam negara kita, walaupun negara kita betul ada non-Muslim, betul. Tapi kita sangat tak setuju isu penjualan arak. Dia orang masuk, jual dan sebagainya, kemudian pula ambil untung daripada arak. Sebab tu selalu suasana macam ni dia bakal menghilangkan berkat dalam negeri ataupun negara tu. Kita tahu rokok haram contoh, tapi negara benarkan penjualan rokok sebab apa? Nak ambil cukai. Rupanya bila ambil cukai daripada benda haram ni dia tak jadi. Sebab tu kita tengok masalah kita banyak. Dia kata Ustaz, masuk arak boleh Ustaz, sebab apa? Sebab cukai. Dia bagi cukai pada kerajaan. Pasal apa buka bagi judi berleluasa, boleh buka apa kasino lah apalah, dia kata sumber pendapatan untuk kerajaan. Dia tak boleh tu, dia tak jadi. Kalau orang kata dapat hasil tak? Betul dapat hasil, tapi hasil tak berkat, nak buat apa? Orang bagi alasan tu lah. Alasannya non-Muslim ramai. Alasannya apa? Sebab benda ni kita nak. Dah. Bila benda haram, dia hilang berkat. Nak ubah tu bukan senang. Nak boleh tutup kilang judi, nak boleh tutup arak, bukan senang. Sebab dia menjadi sumber pendapatan antara yang besar dalam sesebuah negara.
Buat je nak. Susah no, susah. Duk masuk banyak. Habis tu takkan nak sekat. Dapat hasil banyak, takkan nak sekat. Sedangkan Nabi bersebut clear ni. Allah Ta'ala haramkan penjualan arak, penjualan babi, penjualan bangkai, penjualan berhala. Walaupun benda tersebut ada manfaat, dia boleh dapat keuntungan, boleh dapat tu, boleh dapat ni, tapi Nabi kata tak, benda haram tak boleh. Cina pun tak boleh. Faham tak bahasa tu? Sebab tu ibu-ibu kena ambil kisah kan apa yang jadi. Sebab tu kita tengok, tak payah ambil negara orang lah. Kalau kita ambil negara kita hari ni pun, kita tengok sebab tu ujian macam-macam. Lah baru habis ya COVID. Tu pun COVID tak habis pun. COVID lah meningkat balik ni. Dalam keadaan COVID tak habis, duk main pula sakit apa, HFMD pula, lebih kurang macam tu lah. Duk main penyakit tu, duk main penyakit ni, denggi pun koinek lagi lah. Punca dia Ustaz, banyak punca dia. Tapi salah satu punca dia, kena cek tengok kod-kod kita selama ni ada terlibat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bila terlibat memang masalah. Macam mana kan? Boleh konoh, mudah-mudahanlah kita ambil sikit pengajaran. Tak boleh ke pergi tutup terus Ustaz? Tak boleh, dia pasal dia melibatkan kerajaan, jadi kerajaan lah yang boleh. Buat macam mana kan? Baik. Jadi poin nombor 1 selesai lah. Tak payah bincang banyak-banyak. Poin nombor 1, bab arak, kita dah mengaji dah sikit dari itu. Arak ni benda yang memabukkan. Poin nombor 2, kita dah mengaji dulu. Arak ni sikit ke banyak, haram serupa ya. Apa yang banyak haram, sikit pun haram lah. Sama. No? Hari ni kita nak tengok sikit tajuk di belakang tu. Kita nak tengok sikit bab bangkai. Yang kata bangkai tu apa? Ni sikit je. Bangkai satu, yang keempat berhala. Habis babi tak payah boleh halal, semua kena. Tambah kita Penang lagi kena kan. Ya apa? Kan negeri kita antara yang terbanyak kan babi tu. Tak payah boleh kena. Orang Penang kena. Sebut babi dia kena. Jadi selesai. Baik. Hari ni kita nak tengok sikit yang kata bangkai tu Ustaz. Tadi kan dalam hadis Nabi sebut haram jual bangkai. Bangkai ni apa dia? Apa dia bangkai ni? Baik, cuba tengok Yang kata bangkai ni apa? Bangkai ialah, kalau kita tengok yang cara tentang tajuk bangkai ni. Bangkai ni apa? Binatang yang mati tanpa disembelih secara sah. Yang kata bangkai ni apa Ustaz? Binatang yang mati. Mati tu dengan cara, bukan cara yang ditetapkan oleh syarak. Maksudnya bukan mati dengan cara sembelih yang sah. Bangkai lah. No? Okey. Sama ada binatang halal seperti kerbau atau kambing, ataupun binatang haram seperti gajah atau harimau. No? Semua jenis bangkai haram dimakan, jadi otomatik haram dijual. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji sini, nak bagi senang faham ni, mula buat macam ni. Tepi buku kita tu kan ada kosong kan, buku surat 119 ada kosong. Contiang sikit, tapi tulis elok-elok lah. Sebab kitab wakaf tulis bagi elok. Nah, tulis kat buku tu, tulis kat kepala dia haiwan. Haiwan. Okey. Boleh tulis kot je noh. Boleh tulis noh, tulis bagi elok ya. Nanti kalau orang lain buka buku tu, paling tidak dia nampak carta tu. Tulis kat buku tu haiwan, lepas tu bawah dia buat 2 cabang. Okey. Bila kita sebut kata haiwan, haiwan tu binatang lah. Binatang, bawah dia buat 2 cabang, 2 kaki. Cabang nombor 1 tulis itu halal dimakan. Okey. Jadi haiwan ni cabang pertama tulis itu halal dimakan. Contoh boleh sikit, ayam, kambing, buah itu. Okey. Cabang yang kedua tulis kat situ pula haram dimakan. Buah lah contoh, nak buah contoh apa? Harimau, buah harimau. Zirafah, zirafah ni kan? Zirafah kalau tak silap saya mazhab kita tak boleh makan tak? Mazhab kita tak boleh makan zirafah. Dan wallahu alam. Zirafah tak boleh makan. Mazhab kita katak tak boleh makan. Tapi ada mazhab lain boleh makan katak. Lagi apa lagi binatang apa lagi? Apa anjing laut? Boleh makan anjing laut?
tupai, boleh enggak? Ini kena tanya tutup guru yang spesifik tentang ilmu fiqh tentang bab halal haram ni. Cuma nak sebut satu lah, dalam agama Islam kita, antara mazhab yang agak longgar bab makan minum ni, bab menentang halal menentang haram ni, antara yang longgar mazhab Maliki, mazhab Imam Malik kot belah Afrika. Mazhab tu dia agak longgar sikit bab makan minum ni. Sebab tu dalam mazhab Maliki, boya boleh dimakan. Kot lah ada siapa-siapa di sini pernah dapat video ada orang tanggung boya, bawa balik buat boya, panggang boya, lepas tu dia makan boya. Boleh jadi dia mazhab Maliki. Kalau dia orang Islam, dia mazhab Maliki. Mazhab Maliki boya boleh dimakan. Mazhab kita tak boleh. Mazhab kita dia agak strict sikit. Tapi kalau mazhab Maliki, tu yang saya kata tadi, katak pun boleh makan. Boleh dimakan. Tapi ulama mazhab Maliki pun tak makan katak tu. Cuma dia pun keluar fatwa kata katak binatang yang boleh dimakan. Kita dengar apa? Kembang tengkok lah macam mana. Tapi macam tu lah. Nak abang kata mazhab dia pun agak longgar sikit. Okay. Jadi bila kita sebut kita binatang ni, ada binatang yang halal dimakan, ada binatang yang haram dimakan. Okey. Lah kita tengok dekat yang halal dulu. Okey. Dekat binatang yang halal dimakan tu, bawah dia tulis A. Tulis tu A ke satu ke boleh lah, mana pun tak apalah. Tulis situ A, tulis situ jika disembelih halal. Binatang yang halal dimakan ni, kalau kata disembelih halal lah, boleh makan lah. Kan? Bagi putus urat marih, bagi putus urat halqum, bagi putus wadajain. Inilah urat-urat yang ada di tengkok ni. No? Kalau sembelih halal, boleh makan. B tulis kat bawah tu, jika tak disembelih. Ustaz, kalau binatang tu Ustaz, binatang tu halal makan, tapi mati tak sembelih Ustaz. Mati dengan cara lain. Mati kena lenggek kereta, mati dia makan racun mati, ataupun mati kalau kita ambil di Malaysia dululah, dengar duk cerita dulu, mati sebab apa? Ayam contoh, buah shock current, mati sebab shock current, mati sembelih tak mati, lempak masuk dalam mesin, dia putar geruk, mati dalam putaran tu. Jenis mati bukan dengan sebab sembelih, tulis kat tepi buku tu bangkai. Otomatik jadi bangkai. Oh, maknanya haiwan yang halal dimakan Ustaz, dia dimakan halal dimakan ya. Tapi tak sembelih dengan cara syarak, dia jadi bangkai. Ada soalan? Kau nak tanya kalau binatang tu tak mati Ustaz, kena lenggek kereta tak mati, dia ada haya tu, dia panggil apa? Dia ada, maksud dia masih ada nyawa. Dia nyawa pun ada dua, mustasghirah dengan apa tu satu lagi, ada istilah dia. Kalau nyawa tu duk ada lagi Ustaz, ambil pisau sembelih, boleh makan. Maksud dia tak mati lagi, dia nyawa okey lagi, sembelih makan dah. Tapi kalau dia duduk nyawa-nyawa ikan dah Ustaz, bahasa kita lah, nyawa-nyawa ikan dah Ustaz, tu yang ulama bahas. Boleh makan tak boleh makan, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Tengoklah jenis binatang tu macam mana. Kau ayam kena langgar kereta, kalau nyawa dia okey lagi, sembelih makanlah. Tapi kalau tak sembelih ataupun nyawa-nyawa ikan dia teruk sangat Ustaz, kira bahasa mudah nak mati lah, kita pergi sembelih, ada kata boleh makan, ada kata tak boleh. Tak apalah, poin kita nak sebut sembelih lah. Bila sembelih jadi halal, tak sembelih bangkai. Dulu tak mau cerita lah di mana, tapi cerita dulu main musim dekat raya ni, ada orang jumpa lembu tu hidup tapi kaki dia tinggal 3. Lembu tu hidup tapi kaki dia tinggal 3. Rupanya dia pergi kerat paha dia sepaha, jual daging. Lembu tu hidup tapi paha hilang sebelah. Boleh makan tak daging tu? Lembu tu hidup, dia pergi kerat, tangkap dia pergi kerat paha sebelah, ambil buat pi gantung, jual daging. Tapi lembu duduk hidup ni, boleh makan? Mana boleh?
Lembu hak hidup tu, hak kaki 3 tu. Kita sembelih elok Ustaz, boleh makan dah. Lembu tu boleh makan. Tapi daging dia hak awal tu. Boleh. Bangkai. Kena jaga tu. Gantung yang kau beli ya Ustaz. Main raya pula tu. Kan semua bukan cari daging Ustaz. Betul? Hak betul berlambak, betul. Kita duk cara ni hak tak betul tu. Hak betul ni banyak. Tu kita susah zaman lah. Zaman lah ni susah. Sambung kat tulisan tadi bagi Pak Habib. Okey. Cabang yang kedua, haram dimakan. Haram dimakan ni senang aja. Ya tulis A, jika disembelih bangkai. Kan? Binatang yang haram makan ni kalau pergi sembelih dengan cara syarak macam mana Ustaz? Kami cekuk rimau tengah hutan tu. Kami buat main ikat kaki bagi elok macam ikat lembu tu Ustaz. Bagi terbalik ngadak arah kiblat lagi Ustaz. Lepas tu pula pegang pisau tu dengan selawat dengan apa Ustaz. Pisau pun tajam cantik Ustaz. Lepas tu rak bagi putih urat halqum dia, urat marih dia Ustaz. Halal Ustaz. Dah tulis kat situ. Jika dia sembelih pun bangkai. Binatang haram makan. Sembelih pun tetap bangkai. Jika tak sembelih pun bangkai. Tu lah. Jadi kalau perhati tengok yang halal satu ya. Binatang yang halal dimakan dan disembelih dengan cara yang baik, cara yang syarak. Yang tu je halal. Hak lain semua jadi bangkai. Jadi yang bangkai-bangkai ni haram dimakan sebasai dah. Haram jual. Haram jual. Sebab tu saya sebut cara dasar ni. Kalau nak detail-detail yang ni ayah boleh tanya tutup guru nah. Contoh macam ni lah orang tanya. Habis tu Ustaz orang duk jual tanduk rusa je nah Ustaz. Kan sesuatu yang ditanggalkan kita buat keluar daripada badan ya. Bangkai macam tadi kita bicara kaki lembu tu. Habis tu orang duk jual tanduk rusa tu macam mana Ustaz? Rusa duk hidup daripada kerak tanduk tu duk jual gading gajah. Gajah hidup kerak gading dia jual. Kami pun beli simpan lah rumah Ustaz. Dia kira bangkai tak? Jenis-jenis tu tanya tutup guru. Saya tak erti nak ulas. Abang, saya tak erti nak ulas. Kan ada setengah orang dia jenis minat benda-benda eksotik ni. Benda-benda pelik ni. Gajah tu duduk dia pun pergi kerat gading dia. Lepas tu gading dia tu jual. Dia bila kerat macam tu, benda pisah tu jadi bangkai. Tu bagi bangkai. Pasal kita pisahkan daripada badan dia. Tapi tu je nak. Tu tanya tutup guru lah. Kalau dia kata tu bukan bangkai, okey selesai. Kalau dia kata tu najis, tu kita bincang dengan tutup guru lah. Saya tak erti nak ulas tajuk tu. Saya pun tak minat kan benda-benda tu. Nak ulas tak erti. Gigi menetang, gigi apa? Gigi jerung. Jantung buat rantai, boleh tak boleh? Gigi dia. Menetang tu cabut, ambil gigi dia, gantung. Boleh tak boleh? Tu tanya tutup guru. Saya pun nak ulas tak erti. Jangan tanya kalau dia kata bukan bangkai, selesai lah. Kalau dia kata bangkai, kita urus cara bangkai lah. Nak sebut perbahasan bangkai tu ya. Boleh selesai. Baik, jadi kalau kita tengok haiwan yang termasuk dalam bab bangkai ni banyak kategori. Sebab tu hati-hatilah. Beli kita kalau di Malaysia ni, saya rasa yang main mengaji ni tak ada lah minat benda pelik-pelik. Tapi paling tidak isu pemakanan kita tu, hati-hati. Jangan makan benda-benda yang terlibat dengan bangkai. Kita tak usah, kita ayam. Selalunya hak tu lah, ayam, daging lembu, daging kambing. Kita hak jenis-jenis tu ya. Hak benda pelik-pelik ni kita tak apa terlibat sangat. Sebab tu tak tahulah, saya pun payah juga benda ni. Ayah-ayah boleh tak? Ibu-ibu boleh tak lepas ni? Kita kalau nak beli makanan yang disembelih ni, boleh tak? Paling tidak kita tahu siapa tukang sembelih. Hak tu pun jadilah. Kita nak jaga. Kita pergi market, kan, beli ayam. Cuba tanya dia, Haji, ayam siapa sembelih? Kawan hak jual ayam kata, saya sembelih sendiri Ustaz. Beli. Maknanya kita tahu dia sembelih. Jadi daripada kita tak tahu siapa sembelih, baik kita ambil tahu dulu siapa sembelih.
Tak tengok dia sembelih, tak apa. Paling tidaknya, ni ayam ni ambil mana je? Oh, dia kata beli kat ustaz tu sembelih semua, saya jual ya. Okey. Mana kita tahu ada ustaz. Jadi ni kadang pergi beli ayam, kita pun tak tahu main mana, siapa sembelih, kita pun tak tahu. Apa salahnya kita, bahasa mudah nak kata macam mana? Kita berhati-hati sikit, ambil tahu sikit pun jadi lah. Dah ustaz, payah ustaz. Kalau payah, tak payah lah. Tapi ni kita bercara nak jaga. Kan? Kalau beli daging gantung tu ustaz, boleh tanya. Tapi kalau beli daging kotak, nak tanya kat apa? Macam tu lah. Nak buat macam mana kan? Kalau beli ayam kat market, boleh tanya ustaz. Tapi kalau beli ayam beku dekat pasar raya, nak tanya siapa dah. Macam tu lah. Tapi kena jaga benda-benda macam ni. Ada soalan? Tak ada, no? Baik, selesai. Tak ada, selesai. Habis lah. Dia nak cerita about bangkai tu ya. Bangkai haram dimakan, jadi haram dijual. Baik, selesai. Poin yang keempat. Berhala. Antara perkara yang diharamkan untuk dijual adalah berhala. Sebabkan orang Quraisy masa tu sembah berhala sakan sangat. Jadi hak sembah berhala kena berhenti. Hak jual berhala pun kena stop, tak boleh jual dah. Berhala tu apa ustaz? Tengok dah. Benda yang dituhankan. Ayah-ayah yang mana ada kitab, kalau boleh buat kurungan sikit, yang kata Tuhan tu apa dia ustaz? Tuhan tu apa? Tuhan ni maksud dia tumpuan. Mana tumpu kat dia. Sebab itu mana-mana apa saja perkara yang kita tumpu kat dia lebih, kita sanggup korban hak lain, tumpu kat benda tu. Benda tu lah Tuhan. Sebab itu mana-mana manusia yang hidup, tumpuan dia pada Allah. Ustaz, apa pun saya ikut perintah Tuhan ustaz. Kalau apa mai pun, apa saja apa ustaz, saya akan dahulukan Tuhan ustaz. Orang ni Tuhan dia Allah, tumpuan dia Allah. Okey ya, cantik. Ada manusia tumpuan dia hak lain. Contoh, ada orang tumpuan dia duit. Halal haram dosa pahala nombor 2, janji ku dapat. Maknanya itu yang kita dengar istilah dia bertuhankan duit. Pasal apa? Hidup dia tumpuan dia duit je. Itu maksud Tuhan, tumpuan. Boleh dapat tegak tu? Ada orang tumpuan dia apa ustaz? Berhala. Apa pun hak tu ya. Dia jaga hak tu ya. Masa dia habis untuk hak tu ya. Tenaga dia habis untuk hak tu ya. Apa lagi duit ringgit dia habis hak tu ya. Sayang dia hak tu ya. Hak tu dijaga dengan baik, dia seronok. Hak tu main cacat celah apa sikit, dia cukup kecewa. Maknanya benda tu Tuhan dia. Dan ada orang menjadikan berhala ni sebagai Tuhan dia. Saya kita bincang sikit, kita baca. Nak bagi faham kata maksud Tuhan tu apa. Berhala ialah benda yang dituhankan, yang dijadikan tumpuan. Dijadikan simbol Tuhan. Ataupun dijadikan simbol Tuhan. Atau dijadikan perantara antara dirinya dengan Tuhannya. Boleh dia jadi perantara dan sebagainya. Tak kira lah sama ada dibuat daripada batu, atau kayu, atau kain, ataupun sepasal sebagainya. Ia disembah, dipuja. Tengok tu dah tu. Dihormati. Dan juga ditafakkur. Maksud dia duk fikir, tak ada saja. Rupanya berhala macam ni tak boleh Ustaz no? Tak boleh. Sebab berhala ni, itu cara dia hormat macam mana Ustaz? Cara dia tuhankan macam mana? Dia sembah, dia puja, dia hormat, dia tafakkur. Dulu, cara dululah. Sembah berhala, buah tokong lah rumah apa, tu cara dulu. Kalau cara lah, pasal tak? Ni kita ambil pengajaran lah tajuk ni. Ayah-ayah ibu-ibu perasan tak? Anak-anak muda lah, orang lah ni, dia banyak beli patung bola rumah. Dia tak ada lah duk pergi sembah patung tu, tak ada. Tapi dia memuliakan patung lah rumah dia tu. Buat apa Ustaz? Dia letak tempat istimewa, dia jaga bagi elok. Kalau kotor dia cuci apa semua. Kalau orang nak main dia tak bagi. Pasal apa? Pasal dia sedang memuliakan benda tersebut.
Dia sanggup berhabis masa, tenaga, duit ringgit, duk belik benda tu, duk kira tumpu benda tu. Perasan tak? Maknanya dia tak perasan patung duk ada dalam rumah tu. Contoh simple boleh? Contoh simple. Dia beli patung Transformer Optimus Prime. Contoh. Buh dalam rumah. Dia tak sembah ke? Dia tak sembah. Dia hanya menyembah Allah Ustaz. Betul. Tapi patung tu dimuliakan dalam rumah dia. Dia tak bagi elok, susun bagi elok, cuci bagi elok, siapa pun tak boleh main. Kalau pencuri masuk, dengar kata pencuri masuk, patung ku hilang. Dia fikir patung tu. Tu bagi tafakur, dia fikir patung tu. Patung hilang. Tengok-tengok patung tak hilang. Oh, tak apa, lega. Dia tumpu hidup kat situ. Dia tak perasan dia sedang menuhankan patung. Dia tak sembah, tapi tumpuan dia pada patung tu tak boleh. Sebab Nabi kata tidak akan masuk malaikat dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada musawir. Musawir ni bukan gambar tapi patung. Rupanya rumah ada patung, malaikat tak masuk. Ibu-ibu di belakang, anak-anak dara kita simpan anak patung, beli anak patung, simpan. Kalau kata dia umur 7 tahun, 8 tahun, biasalah anak perempuan main anak patung, biasa. Tapi kalau umur 24, 25, main apa lagi dengan anak patung tu? Bukan zaman dia dah main anak patung. Dia dah mula memuliakan patung tu. Simpan, susun elok, buah tiakati susun elok. Tu dia memuliakan patung tu. Dia tak sembah betul, memang kita tak sembah, tapi dia mula memuliakan patung tu. Tak boleh. Ayah-ayah di sini ada duk beli patung bola Ronaldo apa, duk bubuh atas dashboard kereta. Macam tu. Balik lagi tengok tu. Kalau kata ada Ustaz, nak buang lah, jangan buang. Buang marah lah. Patung Batman lah, Spiderman, semua kat ada belakang. Kira hero-hero tu semua ada. Adiwira tu. Hak jenis Adiwira tu dia simpan semua Ustaz. Boleh ambil bulan kotak simpan. Time nak main nak keluar lah. Itu tanda dia tidak dimuliakan. Ayah-ayah ada anak kecil, kita beli patung kat dia. Patung manusia atas haiwan lah. Cucu kita tu ambil patung tu, lempak pergi sana, sekali dia lalu nampak dia terajang pergi. Sekali lagi dia nak main, dia ambil, dia tak mau, dia tinggal. Kalau macam tu dipanggil tidak dimuliakan. Mana ada mulia, lempak ikut suka aku tu. Okey lah. Okey lah, tak apa. Macam tu tak apa, tak dimuliakan. Tapi kalau kata tangan Optimus Prime tu tercabut, 2 minggu dia marah kat anak dia hak bagi cabut tu. Itu tanda dia sedang memuliakan patung tu. Tu ya, dia sayang sungguh patung tu. Dia tu. Rupanya kena jaga tu. Hak mana main mengaji hari ni, kalau boleh, kalau patung-patung macam tu ada dalam rumah, elakkan, simpanlah. Yang mana duk menega patung-patung macam tu, kalau boleh, cuba ejahlah cari menega lain lah. Cari yang lain lah. Banyak lagi kerja halal yang lain. Saya tak kata jual patung tu haram. Hak ni tanya tutup guru lah. Tapi kalau boleh, carilah kerja lain. Baik. Berhala haram dijual. Lebih-lebih lagi, haram dihormati dan juga disembah. Boleh? Ada soalan nak tanya? Ibu-ibu nak tanya? Tanya, tak apa. Ada soalan? Macam mana pula bantai peluk anak perempuan kita duk guna? Bantai peluk tu patung tapi besar. Boleh? Dia peluk masa nak tidur. Ya. Lepas tu esok siang tu, dia umur berapa? Kalau dia umur 7-8 tu, maksud dia umur budak. Umur budak tak apa. Belasan tahun. Belasan bukan mainan dah. Anak patung tu bukan permainan dah. Untuk tidur. Tak boleh. Buat peluk. Dia lepas tu siang dia buat apa anak patung tu? Dia susun tiap keti kan. Macam tu kan? Kalau siang tu dia lempak busuk buah keti, kotor apa pun tak apa. Satu hal lah. Tapi dia takkan buat macam tu sebab dia nak pakai tidur duk peluk. Ya. Mesti bersih. Ya. Dia mesti tak tempat special. Tak boleh tu. Tu dia tak sembah betul. Tapi dia sedang memuliakan patung tu. Rupanya malaikat tak masuk rumah yang ada patung-patungnya tu. Balik lagi tengok. Kalau boleh abang ada, simpan lah.
Dia kata mak nak peluk. Tu peluk bantai peluk tak apa. Bantai peluk dia tak ada bentuk. Dia yang kena elak bentuk manusia, bentuk haiwan. Bantai peluk tak ada bentuk. Macam tu ya. Tak apa. Kalau dia kata mak nak peluk, abang dia nikah peluk lelaki hang bagus. Ya. Tak mau peluk pula tu. Dia kalau boleh abang ada sudah simpan. Susah no tajuk macam ni susah. Kan? Tapi kadang kita tak perasan. Mesti bahasa kampung kita macam ni. Sebab tu kadang-kadang ada setengah rumah orang, rumah dia panas. Dia tak perasan panas. Tapi rumah dia panas. Bila panas, ahli dalam rumah tu semua tak mau duduk dalam rumah tu. Balik rumah kira nak keluar. Dia lebih selesa duduk di luar. Suami selesa duduk di luar, bini selesa berjalan duduk di luar, anak pun balik selesa duduk di luar. Pasal suasana rumah tu tak menenangkan. Nak tenang macam mana? Malaikat tak masuk. Lepas tu balik simpan. Ambil bola plastik simpan. Pak macam marah nampak ke? Simpan tu apa? Dah maksud dia, kot lah kalau kata nak buang, kot rasa apa? Nak buang berusaha tak padan, tak apa. Buah dalam kotak, buah kati. Kot nanti kita ada cucu yang lain dia nak main, kita boleh ambil bagi main. Itu maksud saya tu. Macam tadi ayah beli transformer, contoh beli patung-patung. Patung tu bukan harga RM5. Paling tidak ratus-ratus. Jadi takkan nak pergi lempak tu. Tak payah lempak. Ambil kotak, buah dia dalam kotak, tak buah kati. Lepas tu nanti kalau nak main, buat keluar, main. Jadi dia tidak dimuliakan. Jangan duk pergi pamer, bubuh tepi rock TV. Dia buah atas rock TV, susun 1, 2, 3, 4. Buat perhiasan. Jangan. Tak tu, tolong elakkan. Saya tak suruh buang. Saya tak buang, benar mahal. Lepas tu rasa anak nak main, buat keluar, main. Ustaz, kalau macam benda-benda lain, objek-objek lain tak apa-apa? Tu saya kata tadi, bentuk manusia dengan bentuk haiwan. Dua tu ya. Okay. Bentuk lain tak apa. Okay. Elakkan dua bentuk tu ya. Bentuk tumbuhan tak apa. Kalau ayah nak buat anak patung, tapi bentuk bunga rafflesia. Bunga raya. Buat habis. Itu tak apa. Bentuk tumbuhan tak apa. Sebab itu kita tanam pokok plastik dalam rumah. Buah pokok plastik dalam rumah tak apa. Jadi perhiasan lah. Buah menjuru tu, buah menjuru ni jadi perhiasan. Okey. Macam potret kita lukis kan. Potret yang kita lukis. Tu pun perbincangan para ulama, banyak pandangan. Kalau tanya saya, ni bukan hukum lah. Saya bagi pandangan peribadi. Isu potret ni kalau boleh nak gantung dalam rumah, silakan gantung. Tapi gantung di ruang kita sahaja. Jangan gantung ruang yang kita terima tetamu. Bahasa kampung kita ruang tamu lah. Jangan duk sangkut ke ruang tamu. Kau ruang tamu jangan sangkut pasal orang mai, orang tengok. Tapi kalau ruang kita sendiri sangkut lah. Ruang dapur, sangkut lah. Gambar kita, gambar anak pegang sijil. Kan? Pegang sijil, gantung lah. Pasal tu ruang kita saja masuk. Orang luar tak masuk ruang tu. Yang tu gantung lah. Kenangan tu saya. Tapi kalau ruang tu orang ramai duk main masuk, tu saya gantung lah. Nak tunjuk ke orang buat apa? Kan? Ambil gambar anak, dapat sijil. Gambar tu buh dekat ruang dapur. Kalau tak mau, bawa keluar dia punya frame, ambil gambar tu, simpanlah album. Nak tengok, buka lah. Jangan duk tunjuk ke orang. Tu pasal dia ada perbahasan dia. Isu gambar ni pun banyak perbahasan dia. Nak elok lah, nak elok. Benda-benda tak elok. Simpan. Nampak semua je tak setuju, nampak kaya. Baru je ambil gambar sedondon tu saya. Dia ingat nak gantung gambar tu. Lepas raya tangkap gambar tu, ingat nak sangkut gambar tu. Tak apa sangkut. Bukan kata tak boleh. Tengok ruang yang sesuai lah. Tu ya. Baik, boleh no? Selesai. Poin nombor 5. Pertanyaan yang dimajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai lemak bangkai adalah merupakan satu kemusykilan yang berkehendakkan kepada penjelasan muktamad. Cuba tengok. Bila Nabi SAW sebut tentang benda yang haram jual ni, para sahabat tanya terus. Pasal apa Ustaz? Para sahabat nak dapat penjelasan. Jadi dia bertanya terus. Sebab tu penting. Kita kalau tak faham tanya.
Tanya. Bukan tanya tu tanda kita protes. Tidak. Tapi tanya tu nak bagi clear jawapan tu. Sahabat tanya terus direct. Tanya apa? Cuba tengok. Oleh kerana lemak bangkai itu berguna bagi melumur sampan, dijadikan minyak habuan nak menyala api dan sebagainya, maka adakah ia boleh dijual? Jadi sahabat nak tahu clear pasal benda ni bukan benda yang memudaratkan, dia bawa manfaat. Lemak bangkai haram, tapi dia bawa manfaat. Duk lomok perahu yang kering, kalau ada kulit-kulit kambing kering tonyoh bagi basah, kalau kata lampu bagi nyala bubuh lemak tu dia menyala, takkan tak boleh kot. Sahabat nak penjelasan tuntas, jadi sahabat tanya direct. Cuba tengok. Tapi jawapan Rasulullah SAW tegas, sekalipun dia berguna, hukumnya tetap haram dijual ataupun dibeli. Tak boleh, buat je lah. Tak boleh. Saya mengaji dulu tak tahu ni, saya dengar Ustaz Fawaz Fadil Nur. Ada orang pernah tanya kat dia isu botol arak. Kan botol arak kan comel-comel kan. Dia kata boleh tak kalau kami nak beli botol arak simpan di rumah. Arak tak ada. Koleksi simpan botol arak. Setakat jawapan yang saya ingat, saya pun ingat-ingat lupa. Setakat yang saya ingat dia kata tetap tak boleh. Pasal botol tu dia melambangkan arak. Walaupun dalam tu tak ada arak, botol dia kan, botol dia pelik sikit. Dia comel lain. Boleh tak Ustaz? Saja koleksi simpan botol. Sebab tu saya minta maaf lah. Sebab tu saya tak, ni pandangan sebab tu saya tak berkenan ingatkan di pasar raya kan dia buat hamper dalam tu dia buat botol, dia pun tak buat arak lah tu. Ayak tu halal, tapi botol itu bentuk dia botol arak. Ini botol ujung-ujung kan. Kita pula syok beli simpan. Buat collection. Nak jaga lah. Banyak peraturan dalam agama ni. Dia macam ni kalau kita mengaji serupa macam tarik handbrake tak boleh, ni tak boleh, ni banyak yang boleh, tapi ada beberapa benda tak boleh. Jadi kita tahanlah sikit. Tapi kalau tak mengaji, semua benda kita akan rasa boleh. Kira nak belah buat saja. Tu yang kata penting mengaji. Penting sangat mengaji. Baik semua. Allah mengharamkan arak. Arak hukumnya haram. Sebab perbincangan kita ni bab arak. Di samping itu dinyatakan juga bahawa arak ada faedah. Betul? Arak ada manfaat. Ada. Kalau kata negara sejuk ni, antara benda yang paling cepat memanaskan badan, cukup sedap nak panaskan badan, arak. Arak kalau minum badan panas, walaupun musim sejuk. Ada manfaat. Bukan kata tak ada manfaat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, arak ni ada manfaat, tetapi mudarat dia lebih besar. Tetapi berbanding faedah, kejahatannya adalah lebih besar. Walaupun faedah dia ada, tapi hak mudarat lagi besar. Jelasnya, pengharaman arak itu bukanlah kerana arak tidak berfaedah, bukan sebab arak tak faedah, tapi mudarat dia teruk. Macam tu jugalah dengan bangkai. Walaupun faedah dia ada, boleh lomok kapal apa semua, tapi mudarat dia lebih besar. Sebab tu diharamkan. Muskil mengenai adanya kegunaan dari benda yang diharamkan inilah yang menyebabkan pertanyaan itu dimajukan kepada Rasulullah SAW. Jadi para sahabat, Nabi kata benda ni haram, tapi para sahabat nampak ada manfaat. Rupanya bila ada manfaat pun, jadi sahabat tanya Nabi nak dapatkan penjelasan. Nabi tetap mengatakan tak boleh. Tak boleh. Sebab tu saya balik, kalau faham poin ni, ada manfaat, ada mudarat. Islam kata tak boleh, tetap tak boleh. Ada manfaat pun, Islam kata tak boleh, tak boleh. Sebab tu saya ulang balik poin awal tadi. Dalam negara kita, isu arak, isu judi khususnya, benda-benda macam ni walaupun dia bagi keuntungan kepada sebuah negara, betul ada hasil, tapi benda haram tetap tak boleh. Sebab tu lepas ni kalau kata ada orang duk cakap lagi, kalau dia duk cakap lah, dia kata tuan-tuan, judi ni sebenarnya nak bagi keuntungan kepada negeri, daripada keuntungan itulah kita boleh membangunkan negeri, nak buat masjid, nak buat apa-apa semua. Kita boleh buahlah dalam kepala, ambil hasil daripada benda macam ni, negeri negara tak akan pergi ke mana. Kompom tak pergi ke mana. Satu kena peringat. Ni
tajuk hari ni nak bicara tajuk tu lah. Benda tu walaupun ada faedah, tapi benda haram, dia tetap haram. Tak ada guna duk pi pulun ambil, tak ada guna nak ambil manfaat benda haram. You know? Dia nak abang kata benda halal, halal, benda haram, haram. Selesai. Boleh kau noh? Mudah-mudahan ambil manfaat. Ustaz, nak tanya lagi Ustaz. Hak tadi, arak tadi tu, kalau kata kami beli botol arak ke apakah, kami beli, kami tak makan, tak minum, tak apa, beli simpan ya, boleh tak? Boleh tak? Rupanya ada satu kaedah yang berbunyi ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Apa yang haram kita guna, benda itu haram kita guna, haram kita beli. Contohlah contoh, kita orang Islam boleh pakai salib tak? Boleh tak pakai rantai salib? Boleh tak? Tak boleh kan? Boleh tak kalau ayah saja beli nak buat collection? Tak pakai, saja beli habuan nak beli sebagai collection, nak impun. Boleh tak? Dia macam tu kaedah dah. Apa yang haram kita pakai, kita guna, kita makan, kita apa yang haram kita tak boleh terlibat benda tu, kita nak beli untuk dapatkan dia pun tak boleh. Beli pun salah. Itu saja. Nak peringat tu benda-benda macam ni kena peringat sikit lah. No? InsyaAllah. Ada soalan? Habis lah. Tajuk arak apa semua ni habis lah. Simple lah. Benda-benda senang lah. Nak detail, ni kena mengaji dengan tutup guru lah. No? Tajuk bulan depan insyaAllah panjang umur. Hak ni kita nak mengaji tajuk. Saya rasa tajuk ni tak banyak yang kita terlibat. Tapi kena mengaji agaklah sikit. Antaranya tajuk tuduh orang kafir kepada orang beriman. Orang tu orang beriman, kita kata dia buat benda macam ni kafir, dia buat benda macam ni syirik. Tu sedap lah. Ni apa buat benda macam ni syirik, kafir. Boleh tak boleh? Tuduh kafir kepada orang yang beriman. Itu nanti kita akan mengaji bulan depan insya-Allah. Ya noh, selesai. Bahagian yang kedua, saya ambil masa 10 minit Pasal janji dah tadi. Allah Akbar. Tak apa. Silakan. Anjing ke? Bela anjing untuk jaga kawasan rumah boleh tak Ustaz? Jawapannya boleh. Tapi dengan syarat anjing ni tak di luar. Jangan bagi masuk dalam rumah. Sebab Allah Ta'ala jadikan binatang belaan untuk orang Islam adalah kucing. Sebab tu kucing boleh masuk dalam rumah. Allah Ta'ala jadikan binatang belaan untuk kafir anjing. Jadi kita kalau nak bela anjing untuk jaga rumah kita boleh Ustaz? Boleh. Tapi di luar. Dalam tak boleh. Buat masuk dalam rumah, duk pergi gomoy, duk pergi tidur sekali apa semua. Itu dia lah. Bukan dia punya cerita. Itu tak boleh. Dan jadi masalah dia sekarang Ustaz, pasal orang Islam kita, dia tak faham konsep tu. Dia tahu kata orang Islam boleh bela anjing untuk tujuan tertentu. Untuk jaga rumah, boleh. Jaga ladang, jaga kebun, jaga apa semua dusun, boleh. Untuk pergi berburu, boleh. Memang boleh. Kita tak nafi, boleh benda tu. Tapi jangan sampai langgar batas, duk bawa anjing masuk dalam rumah apa, itu tak boleh. Nanti duk di luar tak apa. Buat rumah dia asing, duk di luar tak apa. Nak pergi pegang dia, gomoy dia, rebut dia apa semua, angkat apa, itu tak boleh. Bukan dia tu. Tapi orang kita lah dia tak faham batas tu. Khususnya orang liberal lah ni, dia tak faham batas tu. Tu yang anjing masuk dalam rumah, pegang gomoy, buat sebiji macam kucing. Itu tak boleh. Tapi kalau yang main mengaji hari ni nak senang, tak usah duk bela lah. Kan nak bela anjing kat macam mana lah. Lah, sikit pala. Bela kucing. Tapi kalau kucing untuk berak rumah orang, betul usah bela. Kalau tak pandai jaga kucing, tak payah bela. Takut sekali kita bela dapat pahala sunat. Pahala sunat bela kucing dapat. Tapi dosa haram menyakitkan orang pun dapat juga. Tak payah. Boleh dapat poin tu. Ada pakcik tu saya mengajak balik pulau tajuk tu. Saya mengajak tajuk kucing. Tentang menyakitkan jiran ni. Habis tu dia main-main dia tahu Ustaz. Allah. Ustaz kata kat saya seketui hari ni. Seketui dia dah. Padahal kita akan kenal dia pun.
Itu baru dia cerita, kata dia bela kucing dia duduk pergi berak rumah orang. Orang marah. Tu yang last kali dia kata tak apa saya ingat kucing mau saya nak lepas lah, tak apalah, buat macam mana. Saya kata jangan lepahi, buat kandang tu kat dia, buatlah cangkang lah apa. Jangan bagi dia pergi berak rumah orang. Payah saya, kalau payah lepas sakit kepala. Nak jaga agak benda-benda tu. Boleh no? Selesai. Baik. Tajuk yang terakhir, saya ambil masa kurang pada 10 minit. Saya nak kongsi sikit dengan ayah-ayah ibu sekalian berkaitan dengan isu pergi rumah orang. Kita bila mai hari raya ni, kita selalu berkunjung ke rumah orang. Saya cuma nak sebut 3 saja adab, ringkas-ringkas ya. Saya tak mau baca panjang-panjang, ringkas-ringkas ya. Supaya kita yang hadir hari ni, bila pergi rumah orang, pergilah dalam keadaan beradab. Maksudnya jagalah sikit adab-adab dia tu. Antara adab dia apa dia Ustaz? Saya baca hadis ni dalam bahasa Melayu, nak memudahkan perbincangan kita. Hadis yang pertama, hadis Bukhari Muslim. Baginda SAW bersabda, minta izin untuk masuk 3 kali. Jika diizinkan, masuklah. Jika tidak diizinkan, baliklah. Tak ada dalam kitab kita, saja share. Nabi SAW bersabda, al-istidhanu thalathun. Minta izin masuk rumah orang ni 3 kali ya. 3 kali ni bukan macam ni dah, bukan pergi Assalamualaikum. 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 3 kali bagi dah, tak ada respon, balik. Bukan tu maksud dia. Maksud dia macam ni. Kita pergi rumah orang, kan? Sampai depan rumah dia ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada pintu ketuk lah. Ada loceng tekan lah. Ting tong, ting tong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ting tong, ting tong. Assalamualaikum. Okey. Bila kita bagi salam, ketuk pintu, tekan loceng tu, dengan kadar kita rasa, tu rumah ni dengar dah ni aku bagi salam ni. Dia kalau kata cara aku bagi salam, cara aku tekan loceng ni, rasa dia tahu ni ada orang mai. Okey. Bila kita dah bagi dengan kadar macam tu, dah bagi dah ni. Tunggu Ustaz dalam 3-4 minit. Tunggu. Duduk senyap Ustaz 3-4 minit. Tunggu dia mai buka pintu, dia mai apa. Tunggu. Okey. Tunggu dah Ustaz 3-4 minit. Boleh jadi kawan duduk dalam bilik yang. Tunggu Ustaz 3-4 minit. Tengok tak ada respon lagi. Pintu tak buka lagi. Round yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ting tong, ting tong. Assalamualaikum. Lepas tu, tunggu lagi 3-4 minit. Kok sekali dia lepas dia, sebelum kita tekan kali kedua tu dia angkat takbir, semayang zuhur, semayang 4 rakaat. Semayang yang kadar dia 4 rakaat. Jadi, lepas round kedua tu, tunggu saat 3-4 minit. Tunggu, tak buka orang. Okey, round ketiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tintong, tintong. Assalamualaikum. Habis bagi salam yang ketiga, round yang ketiga tu, tunggu saat. Tunggu 3-4 minit. Tengok, tak ada. Bila dah 3 kali bagi, cukup. Balik. Boleh jadi nombor 1, tuan rumah tak ada masa tu. Betul? Ataupun nombor 2, dia ada masa tu. Tapi dia tak mau terima kita sebagai tetamu. Waktu tu. Jadi kita kena faham. Balik. Jangan duduk tunggu situ. Jangan duduk pergi pusing kot belakang rumah dia lah. Pusing kot pintu belakang. Oi, orang ramai berkaya. Oi, pintu tak buka. Tak boleh. Duduk pergi. Dah, walaupun dia adik-beradik kita. Tak boleh buat tu. Duduk pergi selok kot tingkap tu. Oi, duduk lena apa. Oi, orang ramai berkaya. Lena apa. Tak boleh tu. Memang tak boleh lah. Sebab tu kena jaga, peraturan tu kena jaga orang. Jangan duk main buat ikut suka. Ustaz, kami nak pergi makan kenduri, panggil makan kenduri. 3 kali bagi salam, tak ada respon. Selit je kat tu. Cukup lah. Faham ke saya cerita? Ada soalan? Jangan buat dah. Saya tahu orang Sungai Tiram tak buat. Cuma nak pesan jangan buat lah. Duk pergi rumah orang jangan buat macam tu. Satu. Yang kedua, daripada Qaladah bin Hanbal radhiyallahu taala anhu berkata, saya sampai di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk tanpa mengucapkan salam dan permintaan izin. Seorang sahabat mai rumah Nabi, dia sampai depan rumah Nabi tu, dia cuih masuk terus. Senang bahasa, dia masuk terus. Nabi SAW bila tengok sahabat dia masuk terus, Nabi kata kat dia, Nabi kata, irji'. Bahasa kita lah, keluar balik. Lepas tu Nabi kata kat dia, faqul assalamualaikum a'adkhul. Nabi kata keluar balik, bagi salam dulu. Assalamualaikum,
Lepas tu tanya dulu, boleh masuk ke tak? Saya ni boleh masuk ke tak? Tanya dulu, minta izin. Faham tak? Rupanya poin nombor 2 pergi rumah orang ni, nombor 2 nak masuk rumah orang minta izin. Kena minta kebenaran. Musim raya ni senang. Musim raya ni kita pergi rumah orang, tu rumah kan kata, sila. Tu selesailah, dia bagi izin. Tapi kalau dia tak kata apa, kita tak boleh masuk dah. Ni duk pergi rumah orang, pintu tu duk terbuka, pergi masuk bagi salam. Assalamualaikum. Ruk masuk terus. Tak boleh. Jangan buat gitu dah, tak boleh tu. Faham ke saya buat contoh tu? Memang tak boleh masuk dah. Bahasa saya kasar lah. Dia buat panggil macam ni nampak sangat tak erti. Tu kasar segala bunyi tu. Tak boleh buat gitu. Bagi salam dulu, lepas tu tanya, boleh masuk tak boleh masuk? Bila dah masuk dalam rumah, tu rumah kata, mai, kita duduk sini. Ni, duduk kat sofa ni. Mai, duduk sofa ni. Bila tu rumah suruh duduk kat sofa, kita pergi duduk kat sofa tu. Pasal tu rumah dia. Jangan kita pula duduk atung. Ya, panas tu. Kita duduk sini. Ui. Tak tetamu duduk atung pula. Tak boleh. Tuan rumah dah atung, pergi duduk situ. Dua. Dan ayah boleh tak? Tengok sikit lah. Kita pergi rumah orang, kita bawa bini. Bini kita dengan kita. Satu suami isteri lah, dengan anak-anak sekali. Tuan rumah dengan isteri dia duduk ada sekali. Maknanya, main beraya duduk menyembang macam tu lah. Tengah-tengah duduk menyembang, kita pun duduk sebut. Pilihan raya bila? Nak kata bulan 7 nak pilihan raya. Kan? Tengok duduk kalut ni nak pilihan raya. Kan? Memang betul pun tu. Kan? Wallahualam setakat ni macam tu lah. Ketua tempat mengundi semua sekarang ni dah mula mesyuarat. Pegawai-pegawai kerajaan pun ada yang dah dibekukan cuti. Maknanya kemungkinan pilihan raya tu ada lah. No? Kemungkinan. Pakat bersiap. Laki duk menyembang tajuk nak pilihan raya. Bila nak pilihan raya macam ni, macam lah. Tiba-tiba isteri tuan rumah, dia bangun, dia nak pergi dapur. Dia nak pergi bancuh hayang. Pergi dapur bancuh hayang. Ayah-ayah masa tu, ayah-ayah duk tengok bini kita ni, duduk sebelah kita ni. Tiba-tiba dia pun cuih bangun, nak ikut pergi dapur orang. Kalau boleh ayah-ayah, quick sikit bini tu. Duduk. Suruh dia duduk. Dia kata tu nak pergi tolong Kak Nak bancuh hayang. Duduk. Main rumah orang rajin, rumah sendiri malas tunggu. Kata dia sikit. Kena kata Ustaz, kena sekat tu. Isteri kita mana boleh masuk dapur rumah orang tanpa izin. Tak boleh. Jangan bagi dia masuk. Jangan duk quit anak kita. Kak, pergi tolong makcik. Jangan. Kalau nak suruh isteri ataupun anak masuk, minta izin lu. Tanya lu. Kak nak join di ke dapur boleh tak? Nak pergi ke dapur sekali boleh tak? Nak masuk dapur sekali boleh tak? Kak Nak tu kata, mai. Mereka lelaki nak sembang politik tu, kita sembang belakang. Tuan rumah bagi kebenaran masuk, baru boleh masuk. Tuan rumah tak bagi kebenaran, tak boleh masuk. Jangan belah pergi masuk je. Jangan. Tak boleh. Faham tak bahasa saya tu? Ibu-ibu pergi rumah orang tak masuk dapur pun. Jangan. Nak masuk rumah orang minta izin. Nak masuk dapur minta izin. Kita nak tumpang bilik iyak pun kita minta izin. Minta izin tu. Ayah-ayah, ibu-ibu time raya. Ayah-ayah pergi rumah anak menentu kita. Anak laki kita lah. Ayah-ayah, ibu-ibu kalau pergi rumah anak laki-laki kita hak kahwin. Perasan tak? Kita kadang-kadang duduk dalam rumah tu, kita tak berani buat lebih kurang. Siapa? Ibu-ibu tak berani buat lebih kurang. Pasal takut kat menentu. Pergi rumah anak laki-laki tak berani nak buat lebih kurang. Pasal apa? Ada menentu dalam rumah. Tapi kalau kita pergi rumah anak perempuan, kita boleh buat ikut suka pula. Pasal kita rasa tu rumah kita. Padahal anak perempuan kita duduk bawah suami dia, menentu kita. Patut kena ambil bercara sama lah perasaan menentu tu. Takut menentu tak suka. Kita pergi duk buat ikut suka. Ubah tu, ubah ni, masuk bilik tu, masuk bilik ni. Bilik mana menentu pun masuk. Ada mak mertua, dia kadang-kadang dia pergi rumah anak perempuan dia kutip anak perempuan pergi kerja, menentu pergi kerja. Dia kutip habis baju-baju anak menentu basuh. Betul, ada menentu yang suka. Tapi ada setengah menentu dia tak suka tu. Barang-barang peribadi dia, spender dia apa, dia tak suka mak mertua basuh. Dia tak suka orang tengok. Patutnya minta izin lu.
Pi rumah anak, kalau boleh biar mereka kata, mak ayah main ni buat macam rumah sendiri lah. Mereka bagi lesen macam tu, cantik ya. Kan? Buat macam rumah sendiri ya. Main bila pun buat macam rumah sendiri ya. Cantik tu. Kena minta izin rumah orang ke rumah kita. Ada soalan? Ada soalan tanya, jangan simpan. Takut simpan sekali tak clear. Sila. Kalau pergi rumah mak bapak kita, contoh macam ni lah. Tengok, tu yang saya kata soalan ni cantik buat tengok. Kalau tak tanya, tak tahu. Kita pergi rumah mak bapak kita sendiri ni. Bukan mak bapak, mertua bukan, mak bapak sendiri. Kita kalau duduk sekali dengan mak bapak, hak tu selesai masalah lah. Kita duduk sekali. Lah ni isu dia, kita dah ada rumah asing. Rumah asing kita dah ada dengan isteri, dengan anak-anak kita. Kita pergi rumah mak bapak kita. Boleh tak kita nak buat ikut suka lah rumah tu, Ustaz? Tak boleh. Tak boleh. Kita nak buat apa lah rumah tu, kalau takat ruang tamu apa tu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak buat sesuatu yang agak besar dalam rumah tu, hak tu kena minta izin ke? Betul. Contoh macam ni lah. Mak kita, ayah kita, mak kita lah dah susun semua siap. Kita pi nak beraya ni, kita pi kita nak ubah suai rumah tu ikut suka kita. Boleh tak boleh? Tak boleh. Kena tanya dia dulu. Mak, ni meja ni nak pusing boleh mak? Hang suruh pusing biar duduk macam tu. Kalau hang pusing sekali, hampa balik rumah hampa, aku pula nak kena pusing, aku tak larat. Contoh. Dia tak bagi, kita tak boleh pusing. Pasal apa? Pasal tu rumah dia. Rumah kita ada sendiri dah. Kita nak renovate rumah tu ikut suka kita boleh tak? Nak pasang Ustaz, duduk balik rumah mak panas saya ingat nak pasang aircon. Boleh tak nak pasang aircon? Boleh. Tapi kena tanya dia dulu. Tanya dia, tengok dia kata, tak suruh pasang lah. Nanti hampa elektrik aku nak kena bayar. Tak suruh pasang. Pasang kipas sudah. Ni mak panas apa? Han nak tidur bilik aircon, han main tidur bilik aku. Mana dia tak bagi? Dia tak bagi, tak boleh. Rumah dia. Tu yang kata minta izin tu macam tu lah. Tu yang kata minta izin tu. Walaupun kita pernah membesar dalam rumah tu. Orang main rumah. Kan? Kita nak pergi ambil cawan ikut suka. Tak boleh. Tanya, mak, cawan ambil mana? Ambil dalam almari tu. Jangan duk pakai hak ni. Hak ni malu kat orang. Daki teruk. Nu ambil tu. Tak. Tu panggil izin. Tu maksud dia izin kebenaran. Pasal bukan rumah kita. Paling tidak untuk menjaga hati mereka. Taklah bawa pada dosa, tapi nak jaga hati. Lepas tu kalau boleh penting minta izin. Boleh tak? Boleh no? Ibu tengok ada soalan. Tu yang kata penting tanya. Boleh dua. Yang ketiga sebagai penutup nak wanti lah. Kat pukul 10 lah. Dia raya kali lama-lama mengaji. Hadis yang ketiga, Sayyidina Jabir pergi ke rumah Nabi SAW. Sampai depan rumah Nabi, dia ketuk pintu rumah Nabi SAW. Saya ringkaskanlah hadis riwayat Imam Bukhari. Dia duduk depan rumah Nabi. Nabi SAW tanya. Bila dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Nabi SAW jawab. Nabi tanya daripada dalam rumah. Nabi tanya, Man hadha? Siapa dia tu? Senang bahasa kita. Siapa tu? Sayyidina Jabir jawab, Saya. Nabi SAW dalam rumah bersabda, Nabi sebut, Ana, saya, ka'annahu karihahu. Seolah-olah baginda membencinya. Apa maksud dia Ustaz? Ringkas. Adab kita nombor 3 pergi rumah orang. Bila kita bagi salam, rupanya tanggungjawab kita. Perkenalkan diri kalau tuan rumah tanya. Kalau tuan rumah tanya, perkenalkan diri. Contoh macam ni. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Siapa dia tu? Ni Kak Nak ni. Kak Nak mana? Kak Nak Bang Li. Oh, Kak Nak Bang Li. Perkenal diri. Boleh kau no? Jangan jadi macam sebahagian orang kita ni. Kalau dia ubahlah sikit. Orang Sungai Tiram saya tak buat. Tapi masyarakat belah utara kita kadang nak buat ke. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Siapa dia ni? Ni orang ni. Tak payah habak lah. Memang hak mai tu orang. Tak payah habak lah. Mereka tanya siapa? Perkenalkan diri. Boleh kau no? Jadi 3 adab ni sama-sama beringat. Minta izin 3 kali. Nak masuk dalam rumah, ruang rumah apa semua minta izin. Dan yang ketiga, perkenalkan diri.
bila diminta ataupun bila diperlukan. Boleh no? InsyaAllah. Ada soalan? Habis ya? Tak nak no? Boleh lah pakai time raya ni. Pasal raya hari ni pakai nak pergi beraya lagi lah ni. Minggu ni dengan minggu depan kan. Jadi beringatlah sikit peraturan tersebut. Jadi kalau tak ada soalan, saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri, mohon maaf lah sebab terlajak sikit hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.